ramai. Dan membawa saya kepada sekarang ini, ada yang tanya saya tadi, pertemuan di Ampang. Dia kata agak menarik pertemuan di Ampang. Kenapa saya spesifik sebut Ampang kan? Bukan nak anything. Pertama, dia pertemuan di antara dua artis, iaitu Ultimate dan juga Hans Isaac. Dua-dua ni saya minat. To be honest, dua-dua ni saya minat. Dua-dua ni saya minat dan saya orang kata apa? Saya hormatilah. Sebagai individu, sebagai artis, sebagai fellow, kira kita fellow ni lah, fellow apa dipanggil? Fellow seniman. Kita ni menghormatilah mereka kan. Namun pertemuan ni mula-mula saya silap saya 8 ke 9 penjuru di Ampang. Sekarang ni dah mula masing-masing dah mula berpihak. Mereka mengetahui mereka tak akan boleh dapat mengalahkan Datuk Hans Isaac sebabkan kekuatan yang dia ada. Untuk makluman tuan-tuan, Datuk Hans Isaac adalah saya rasa the only one pada tahun ini dan tahun lepas yang berjaya dalam masa 2 tahun membuat lebih almost 200 ranting tu. 200 ranting. Bayangkan kalau nak bayar satu ranting tu 200 kali 200 ranting, berapa ribu kita kena bayar, dan dia dah buat. Disebabkan oleh kekuatan dia itu, akhirnya geng-geng baju hitam ni nak masuk, nak menentang dia. Dan dia dah declare bahawa dia menyokong Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden. So, akhirnya apa yang berlaku? Dia bawa Ultimate masuk. Ini cerita, kita buat cerita dalam ni, kita bawa keluar apa yang berlaku kat Ampang. Dia tahu yang calon-calon lain, Daeng ada masalah. Masalah apa? Saya sebut dari tu. Isu dia adalah menghina Rafizi. Dikatakan memukul Rafizi, tetapi tak didakwa dalam memukul. Dia dikatakan mengeluarkan kata-kata kesat, memaki hamun lah, senang cerita, sewaktu di Sabah pemilihan yang lepas. Lepas itu bekas ketua cabang, bekas penyelaras lah, Kamri ada isu. Kerana apa? Kerana dikatakan dia dengan kartel. So akhirnya dia dah keluar, dikatakan, ini cerita dalaman juga, dia dah keluar daripada geng untuk menyokong Amir dan sekarang ini bersama dengan Farhaj. Membawa saya kepada cerita kenapa geng Saifuddin ni bercampur baur. Dah tunggang langgang, dah tak tahu siapa yang bawa apa. Okay, saya akan bawa cerita tu sebentar lagi. Isu dia macam ni. So sekarang ini, siapa yang backup ada Ultimate ini? Siapa yang backup Ultimate ini? Now, saya cerita ni Ultimate tak jahat tuan-tuan. Ini kita kena faham. Ultimate tidak jahat. Bagi saya Ultimate adalah seorang, Ultimate dengan saya semua umur, so saya tak boleh panggil dia abang lah. Ultimate ni seorang yang ikhlas nak berada dalam parti, tetapi dia tak faham politik dan tendang terajang parti. Macam mana juga Datuk Hans Isaac 2 tahun lepas, masa saya mula-mula jumpa dia, dia pun tak faham tendang terajang. Dia tak tahu orang ni orang tu, dia tak tahu dalaman parti, dia tak tahu bagaimana. So saya anggap Ultimate tu macam tu. So siapa di belakang Ultimate ini? Antara lain, sebenarnya antara yang orang yang di belakang Ultimate adalah seseorang dahulu yang orang kuat Zuraidah. Siapakah orang kuat Zuraidah yang berada di belakang Ultimate? Seseorang, kalau tuan-tuan masih ingat, bernama Adam Rosli. Hari ini saya cerita. Seseorang bernama Adam Rosli adalah orang yang dikatakan sekarang ini berada di belakang Ultimate, supporting dia, dikatakan, dan dia jual nama presiden. Dengar cerita lah. Ini saya dengar cerita, betul atau tidak, wallahualam lah kan. Ini kena verify dengan dia sendirilah. Dia kata dia guna nama presiden dan ramai sekarang ni jual nama presiden, nama Anwar, kata ini adalah arahan daripada Anwar Ibrahim. Hai. Dan kita dengar, kita baca apa kes Adam Rosli ni dulu. Adam Rosli ni adalah budak suruhan Zuraidah, dan dia katakan gagal, Adam Rosli gagal ke tepi sabitan hukuman penjara dan denda. Ini berita tahun 2021. Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 6 bulan dan serta denda RM30,000 dijatuhkan ke atas bekas Ketua Angkatan Muda Ampang, Datuk Adam Rosli, kerana memberikan penyataan dan dokumen palsu kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Yaakob, Datuk P. Ravinandran dan juga Datuk Wira Ahmad Nasti Yassin membuat keputusan setelah menolak rayuan Adam Adli semalam. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Session yang menjatuhkan hukuman itu setelah mendapati bersalah atas 6 pertuduhan memberikan penyataan dan dokumen palsu kepada SPRM semasa siasatan 2017 berhubung dakwaan kemewahan luar biasa yang dimilikinya. Apa kemewahan luar biasa yang dimilikinya, tuan-tuan? Sedaplah makanan tu. Dia dikatakan dia memiliki pada waktu dalam usia yang muda memiliki rumah nilai jutaan ringgit. So dia kata rumah itu dibeli dengan hasil, kalau tak silap saya lah, kena baca balik fakta kes, pinjaman daripada Along dan juga pemberian daripada keluarga. Dan itu dikatakan telah memberikan dokumen-dokumen palsu dan dia didakwa di atas dokumen tersebut. Bila Zuraidah sudah pergi, kita bertanya sekarang ini apa nasib dia. Tiba-tiba muncul balik Adam Rosli ni, dan dia menjadi tok dalang di sebalik belakang baju hitam ni. Kenapa, tuan-tuan?
Tuan-tuan, satu je saya nak bagi tahu, nak masuk pilihan raya ni dia ada dua cara. Satu, kita guna cara ikhlas, satu kita guna cara duit. Saya tak menuduh tetapi kalau nak menentang orang sekuat Datuk Hans Isaac dan juga sekarang ini memberi ancaman kepada baju hitam di Ampang kerana kekuatan, saya dengar ribuan yang bakal turun untuk mengundi menyokong beliau, dia perlu cari satu nama yang innocent seperti Ultimate dan dia mesti ada satu backup di belakang dia. Dan dikatakan, ini dikatakan, kalau kalau tidak benar, maka Adam Rosli kena mengeluarkan satu kenyataan mengatakan ini tidak benar, bahawa mereka dialah di belakang Ultimate, dialah di belakang bersama dengan baju hitam untuk memastikan kemenangan geng-geng baju hitam dan menentang dan meruntuhkan pasukan Rafizi Ramli, ayuh Malaysia di Ampang. Tuan-tuan, siapa yang berada di Ampang tanya saya hari itu kan? Ini jawapan saya. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Yang bersama di belakang juga Ultimate sekarang ini dikatakan sudah berlaku pengumpulan. Mereka sudah mula berkumpul. Di belakang mereka antaranya adalah Daeng, di antaranya adalah Kamri, bekas ketua cabang yang dulu juga pengikut Tegar, Zuraidah dan juga Azmin. Sekarang ini berada di belakang Ultimate untuk memastikan bahawa Datuk Hans Isaac kalah. Jadi kalau anda nak Ampang ni maju, so anda harus tahu siapa nak pilih di Ampang. Potong part ni, sebarkan kepada orang ramai. Maklumat ni tuan-tuan, saya dapat first hand. Alias kalau dia nak deny, silakan. Kalau dia nak deny, silakan. Otherwise, ini hakikat yang berlaku dalam negara, dalam Ampang sekarang ni. Pertembungan di antara dua ini, tapi dalam pertembungan tersebut, kita kata, kita kena pastikan orang benar-benar membawa agenda reform itu. Dan mereka memainlah bangsa, agama dan sebagainya. Tak makan bangsa dan agama dekat negeri bandar. Kita nak tengok siapa yang boleh bawa perubahan. Ampang lumpuh disebabkan oleh Zuraidah dan juga konco-konconya dahulu. So kita nak bawa balik Ampang, kemegahan Ampang. Dan kita nak orang yang nak menentang Zuraidah tu, orang yang benar-benar ada kebolehan, ada semangat reform, ada semangat nak bawa perubahan di Ampang. Dan bukan hanya jawatan dan pangkat semata-mata. Okey, habis dekat situ. Sekarang ini